Rasanya hadis yang ke-19 tu kita boleh ulas semula. Sebab itu mustahak juga mungkin tak ada jejak molek baru ni. Lepas tu kita pun berhenti lama. Kita start situ lah. Risalah ni, terjemahan ni pada muka surat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lul qalb, liqaulillahi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bab ke-13, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling tahu di antara kamu tentang Allah, dan makrifat itu adalah perbuatan hati. Kerana Allah telah berfirman, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, bermaksud tetapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah memberitahu kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyuruh orang, baginda akan menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu dilaksanakan oleh mereka. Tetapi mereka pula berkata, kami tidak sepertimu, wahai Rasulullah, kerana sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak tanda-tanda kemarahan pada wajahnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling tahu tentang Allah di antara kamu adalah aku. Bab 14, bab yang ke-14, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran, seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api, adalah kerana imannya adalah sebahagian daripada imannya. Boleh juga. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, 3 perkara, sesiapa yang ada padanya 3 perkara itu, niscaya dia akan mendapati, yakni merasai kemanisan iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih disayanginya daripada sesuatu selain keduanya. Dan kedua, dia mengasihi seseorang, tidak dikasihinya orang itu melainkan kerana Allah. Dan ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu, seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api. Bab ke-15, perbezaan ahli iman dalam amalan. Ismail telah meriwayatkan kepada kami, katanya Malik telah meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi SAW, sabda baginda, ahli syurga akan masuk ke dalam syurga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata, keluarkan daripada neraka sesiapa yang ada di dalam hatinya walaupun hanya seberat biji sawi iman. Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan telah menjadi hitam legam, lalu dicampakkan ke dalam sungai haya. Di sini kita terjemahkan dengan makna malu, atau sungai kehidupan. Malik Syak, yang tidak pasti yang mana satu daripada 2 perkataan tadi telah disebutkan oleh Amar, yakni haya ke ataupun hayat. Hayat. Teruslah mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji benih selepas banjir. Tidakkah engkau lihat bagaimana biji-biji benih itu keluar dalam keadaan kuning dan berolak naik? Wahib berkata,
Amar telah meriwayatkan kepada kami perkataan Al-Hayah, Nahril Hayah, sungai kehidupan. Dan beliau berkata, khardalin min khairin, seberat biji sawi kebaikan. Muhammad bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, katanya, Ibrahim bin Sa'ad telah meriwayatkan kepada kami dari Salih, dari Ibn Shihab, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, bahawasanya beliau telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bermimpi melihat manusia dikemukakan kepadaku dalam keadaan berbaju. Antara mereka ada yang bajunya hanya sampai kepada teteknya, ada yang singkat lagi daripada itu. Satu terjemahannya, satu lagi, ada yang bajunya di bawah lagi, labuh sedikit lagi daripada itu. Dan dikemukakan kepadaku Umar bin Al-Khattab, dia memakai baju yang labuh meleret. Para sahabat bertanya, apakah takwilanmu terhadap mimpi itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, agama. Sekat tu lah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Rupanya yang pertama selepas cuti. Ingat kau sebelum pada ni sudah ada dah. Rupanya ni hari yang pertama. Jadi baru ni, sebelum cuti baru ni, kita sudah baca dah hadis ni. Jadi tidak nak bincang dah hari ni berkenaan dengan tajuk dia. Nak bahas tajuk tu panjang pula. Sebab seperti itulah kita ceritakan sebelum pada ni beberapa kali dah, tajuk Imam Bukhari itulah yang istimewanya sebenarnya. Di situlah terletaknya kefahaman dia yang mendalam. Sebab itulah ulama mengatakan inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi, iaitu fiqh ataupun pandangan yang Imam Bukhari yang mendalam itu terletak pada tajuk-tajuk yang dibuatnya dalam kitab ni. Baru ni kita sudah bincang dah tentang tajuk dia tu. Hari ni nak ambil hadis dia saja. Sebabnya hadis ni agak mungkin payah sikit. Payah sikit lah, kena perhatilah. Jadi ada baiknya kalau kita ulangi sekali lagi hadis dia tu. Yang pertamanya di sini, sebelum pada kita masuk kepada hadis itu, dia ada perawi-perawi dia, sanad dia. Kitab-kitab hadis yang besar-besar ni, dia ada sanad dia. Sanad tu mana? Iaitu itulah, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham, dan seterusnya tu sampai kepada Nabi SAW. Itu orang panggil sanad. Menyebutkan hak tu orang panggil isnad. Isnad. Jadi dalam kitab-kitab, misalnya kita kata Riyadhus Salihin, Jawahirul Bukhari, ataupun tajrid, kitab-kitab tajrid orang panggil. Kitab-kitab tajrid ni, dia ambil hadis bagi satu kitab yang asalnya ada sanad tu, dia buang sanad, dia ambil hadis dia saja. Itu orang panggil tajrid. Lagu tu tajrid Bukhari, tajrid Muslim, tajrid Abu Daud, macam-macam lah ada. Begitu juga kalau kita tengok banyak lagi lah kitab-kitab lain tu, dia tak ada sanad. Tak ada sanad. Kalau tajrid Bukhari tu tak apa orang faham dah lah, mana dia ambil tu daripada Bukhari. Tapi setengah-setengah tu tidak daripada Bukhari, daripada macam-macam lah. Itu pun tak ada sanad juga. Bila tak ada sanad, susah. Tak ada sanad, susah lah. Tapi perawinya ada rawah apa? Tak ada. Tak ada juga. Hak asal dalam kitab hak asal tu memang ada. Misalnya dia ambil daripada Mu'jam Tabarani. Dalam Mu'jam Tabarani memang ada sanad. Semua kitab-kitab yang besar, kitab utama, dia mesti ada sanad. Tak ada sanad tu, dia kira tak boleh lah, salah. Tapi kalau petikkan daripada situ tak apalah, dia kira merujuk kepada kitab asal tu lah.